Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya muliakan, Maulana Muhammad bin Abdul Qadir, Mudir Marsadar Ulum Ihya Ulumuddin, kawasan para ustaz, tetamu-tetamu jemputan, dan kawan-kawan yang saya hormati sekalian. Berdiri saya di hadapan ini untuk menyampaikan makalah saya yang bertajuk Kepentingan Ilmu dalam Agama. Ilmu dan agama merupakan dua perkara yang saling kait-mengait di antara satu sama yang lain, dan ianya tidak boleh dipisahkan. Tetapi pada akhir-akhir ini telah bangkit satu golongan yang cuba untuk memisahkan antara ilmu dan agama. Mereka mendakwa bahawa ilmu itu adalah satu pemahaman yang jelas mengenai sesuatu fakta, dan fakta pula merujuk kepada sesuatu yang boleh kita sentuh dengan panca indera. Melalui perkara ini, mereka telah mengeluarkan agama daripada ilmu. Bagi mereka, agama hanyalah kepercayaan semata-mata. Zaman teknologi maklumat yang semakin canggih dan pantas ini menyebabkan kita berlumba-lumba di antara satu sama yang lain, sehingga kan ibu bapa pun turut bersaing untuk menjadikan anak mereka pintar komputer, mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris dengan lancar. Tetapi sayangnya, di dalam kegairahan mereka mencapai tujuan-tujuan ini, mereka telah melalaikan tanggungjawab didikan agama terhadap anak-anak mereka. Lihatlah di sekeliling kita, berapa ramai anak-anak muda kita yang tidak boleh membaca Al-Quran. Malahan ada yang langsung tidak mengenal huruf Al-Quran. Yang lebih menyedihkan lagi, ada di antara mereka yang mendakwa diri mereka Islam, tetapi tidak tahu mengucapkan kalimah syahadah. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka hanya mengetahui yang zahir saja daripada kehidupan dunia, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawa sifat ini adalah sifat orang yang kafir, iaitu mereka sangat-sangat mahir dalam selok-belok kehidupan dunia, tetapi kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh. Sifat ini sebenarnya sifat orang yang kafir, tapi sifat ini mula menular masuk ke dalam masyarakat Islam. Orang-orang Islam mula memberi penekanan yang besar terhadap ilmu dunia, sehingga kan terlupa kepada kepentingan ilmu agama. Ialah realiti di sekitar kita. Ibu bapa lebih berbangga kepada anak-anak mereka apabila mereka pandai menyanyi dan menari, lebih daripada apabila mereka pandai mengaji Al-Quran. Sehingga kan disebabkan kegairahan mereka ini, ada di antara anak-anak orang Islam sendiri yang tidak pandai mengambil wuduk dan bersembahyang. Sidang hadirin sekalian, Islam adalah satu agama yang sangat menitik beratkan penerapan ilmu di dalam setiap individu dan masyarakat. Hakikat ini boleh kita sedari apabila kita meneliti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illa huwa astaghfir li dzambik. Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia, maka pohonlah keampunan daripadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan ayat yang mulia ini dengan lafaz ketahuilah sebelum daripada kalimah syahadah. Sedangkan syahadah itu merupakan asas bagi agama. Jika pada kalimah syahadah ini pun Allah Subhanahu wa taala telah dahulukan ilmu, apatah lagi pada amalan-amalan yang lain
maka wajiblah kita mulakan dengan ilmu. Melalui ayat yang mulia ini juga, para ulama telah membuat dalil bahawa wajibnya kita mendahulukan segala percakapan dan perbuatan kita dengan ilmu. Imam Bukhari rahmatullah alaihi di dalam kitabnya yang masyhur As-Sahih Bukhari di dalam babul ilm mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yakni ilmu itu sebelum daripada perkataan dan perbuatan. Sufyan bin Uyainah apabila membaca ayat ini berkata kepada orang yang sekelilingnya, tidakkah kamu sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memulakan ayat ini dengan perkataan ketahuilah, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu dengan beramal. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur iaitu Muaz bin Jabal berkata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, yakni ilmu itu ialah pemimpin kepada amalan dan amalan itu adalah pengikutnya. Sidang hadirin sekalian, sudarakah kita betapa bahayanya amalan tanpa ilmu? Seseorang yang beramal tanpa ilmu sebenarnya membawanya jauh daripada tuntutan Allah dan Rasulnya. Akhirnya amalan itu menjadi sia-sia dan terbatal. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Yakni siapa yang melakukan suatu amalan yang bukanlah daripada ajaran kami, maka ianya tertolak. Dan mereka yang melakukan amalan tanpa ilmu, sebenarnya tanpa dia sedari, dia telah menyemai benih-benih kemungkaran lebih banyak daripada menyemai benih-benih kebaktian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abbadallaha bighairi ilm kana ma yufsidu aksar mimma yuslihu." Yang bermaksud, barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, sebenarnya dia telah melakukan keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Sidang hadirin sekalian, dalam memberitahu kita betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah banyak kali memotivasikan diri kita untuk menuntut ilmu. Pelbagai ganjaran dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi ahli ilmu dan para penuntutnya. Antaranya ialah, yang pertama, ilmu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan dalam diri kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia kefahaman di dalam agama. Yang kedua, darjat orang yang berilmu akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'ullahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Sebahagian ulama menafsirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu ini ke tinggi-tinggi darjat, sehingga beza di antara orang ulama dan ilmu ini dengan para anbiya cuma satu darjat. Yang ketiga, para pelajar ilmu akan dimudahkan jalannya untuk ke syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Yang keempat, ilmu mampu membentuk insan yang cintakan Allah dan Rasul. Ilmu mampu membentuk peribadi muslim yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takutkan Allah itu ialah daripada kalangan hamba-hamba Allah yang berilmu. Sifat takwa mampu melahirkan insan yang soleh. Sifat takutkan Allah ini akan terhasil apabila kita mengenal Allah, dan pengenalan kepada Allah ini tidak akan terhasil tanpa ilmu. Sidang hadirin sekalian, banyak lagi kelebihan-kelebihan ilmu yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis.
Tidak mampu saya rangkumi semuanya di dalam makalah saya yang begitu ringkas. Tapi apa yang saya harapkan, makalah yang ringkas ini mampu menyedarkan kita betapa pentingnya ilmu agama dalam kehidupan kita. Dan ia mampu menyemarakkan lagi semangat cintakan ilmu dalam hati kita. Sebelum saya akhiri makalah saya ingin petik sebuah hadis yang membuktikan bahawa mereka yang diberikan ilmu sebenarnya adalah orang yang paling untung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya la yuwarrithuna dinaran wala dirhaman, wa innama yuwarrithuna ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihafzin wafirin." Maksudnya, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, yakni harta. Sebenarnya para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil dengan warisan ini, sebenarnya dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Sekian saja makalah saya pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kejahilan dan kelemahan saya. Ta'allana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ila al-liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.